Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aura kedamaian, salam hijrah diri. Alhamdulillah, hari ini insya-Allah kita akan sambung sekali lagi sesi bedah buku Aura Personality Warna, cara baru melihat diri, perhubungan dan kehidupan daripada perspektif yang segar dan komprehensif. Hari ini dah 6 hari bulan Mei 2020. So kita dah masuk hari yang ke-13 Ramadan. So ini sesi bedah buku yang ke-19. InsyaAllah dalam sehari dua lagi akan habis. Hari ini kita akan fokus untuk 3 aspek lagi untuk personality kuning. Okay? Kalau anda yang menonton video ini, tolong like and share. Tolong share di page-page sahabat-sahabat anda ataupun mana-mana grup yang anda join. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita, keluarga kita ataupun orang lain yang mungkin sedang mencari salah satu ilmu bagaimana nak kenal diri, insyaAllah. So dalam kaedah energi psikologi, salah satu cara ataupun salah satu approach untuk kita memahami tentang personality diri adalah dengan melihat apakah warna, kerana warna diri ni tadi, warna personality ni tadi merupakan sebagai frekuensi ataupun tenaga yang yang ada, yang kita miliki dan yang kita akan transmitkan, yang kita akan aplikasikan di dalam kehidupan. Jadi kalau segala pada alam ni mengikut hukum fizik adalah tenaga, setiap manusia juga ada tenaga hayat dia. So tenaga ni tadi ada ukuran. So setiap orang tadi ada ukuran-ukuran yang tertentu, dan dalam frekuensi cahaya ataupun tenaga ni tadi sebenarnya dalam frekuensi cahaya. So dalam frekuensi cahaya, dalam ilmunya dia boleh ditafsirkan, boleh diukurkan yang berkait rapat dengan frekuensi tenaga warna. So setiap orang ada tenaga warnanya yang tersendiri. Okey. Kalau anda baru mengikuti ilmu ini, baru nak memahami ilmu ni, sebenarnya buku yang ditulis ini dah diterbitkan tahun 2008, dah berada di pasaran sekitar 12 tahun. Namun demikian, selepas 10 tahun penerbitan, buku ini dihentikan cetakan untuk memberi laluan kepada banyak buku-buku baru oleh syarikat penerbit PTS. Jadi buku ni tak ada dah habis dah sold out. Sebab dulu yang mana ada pun saya kutip, saya yang, sebab orang tanya dengan saya kan, penulisnya, so saya kutip daripada baki stok di penerbit, kemudian saya dah edarkan, dah jualkan kepada yang berminat pada masa tersebut, dan saya sendiri pun dah habis, dah out of stock. Okey, kita sambung personality. Kita sedang mengupas bab 7 dalam membicarakan tentang warna ataupun personality 7 warna. Kita dah pergi personality merah, kita dah buat personality orange, dan kita juga dah mulakan untuk personality kuning untuk bab sosial. So hari ini kita akan sambung untuk perhubungan, insya-Allah. Okey. Personality berwarna kuning, aspek perhubungan. Personality kuning mahukan pasangan yang dapat mengambil berat mengenai diri mereka. Sikap mereka yang peka dan sukakan keceriaan menjadikan mereka agak memilih dalam perhubungan peribadi. Mereka mahukan pasangan yang memahami dan mengharapkan pasangan mereka tidak menghalang kebebasan yang mereka ada. Kebanyakan personality kuning suka hidup sendirian. Mereka takut menjalinkan perhubungan yang terlalu serius kerana mereka kurang yakin pada komitmen. Mereka inginkan kebebasan dalam memiliki kehidupan yang dilalui. Ini menjadikan mereka teragak-agak mahu menjalankan sesuatu perhubungan yang serius kerana bagi mereka ia hanya menghadkan kebebasan yang dimiliki. Selain itu, mereka juga takut pada kekecewaan sekiranya ditinggalkan oleh pasangan mereka. Lalu bagi mengelakkan perkara ini terjadi, mereka lebih suka mengamalkan sikap menghindari supaya sesuatu perhubungan yang serius tidak terlalu cepat berlaku.
Berpacaran dengan personaliti kuning memerlukan kesabaran bagi memberikan lebih ruang dan masa kepada mereka sebelum mereka mampu membuat keputusan mengenai perhubungan tersebut. Baik, personaliti kuning kalau dalam aspek perhubungan bukanlah seseorang yang cepat ataupun kita kata dia cepat mesra seperti mana kita bercakap dalam aspek sosial sebelum ini. Tapi bila masuk saja bab perhubungan, yang dimaksudkan sini adalah perhubungan yang peribadi, perhubungan yang bersifat interpersonal. Mungkin pasangan hidup, mungkin kita kata kawan baik. Jadi personaliti kuning ni dia ramai kawan, tapi bila dia nak bersahabat atau dia nak pilih pasangan hidup, dia agak berhati-hati dan dia tak mahu benda itu terlalu serius, terlalu orang kata pergi kepada jiwang-jiwang, sebab dia takut nanti dia terikat dengan pasangan ataupun terikat dengan hubungan tersebut. Orang kuning sukakan konsep pemikiran yang bebas, ceria dan menceriakan. Jadi kalau ada sesuatu perhubungan yang bersifat kejiwaan, kasih sayang, dia takut kegembiraan tu hanya pada peringkat awal saja. Bila pergi kepada peringkat yang emosi, nanti merajuk, nanti mula rasa sensitif, mula marah-marah. Jadi dia tak nak perhubungan yang terlalu segera ke arah itu, kerana dia khawatir terikat dengan komitmen yang dia ikat orang atau dia terikat dengan orang. Dia tak nak mengikat orang lain dan dia juga tak nak terasa terikat dengan orang lain. Jadi personaliti kuning kadang-kadang dilihat tak bersungguh-sungguh pada fasa awal perhubungan peribadi ataupun perhubungan dengan pasangan. Mereka agak happy go lucky, mereka make it fun and take it easy. Mereka tak nak terlalu serius. Kalau anda berpacaran ataupun berpasangan dengan orang personaliti kuning, pada peringkat awal ni kena sabar sikit lah dengan kerenah dia. Bila kita ataupun kalau anda bertanya tentang bila kita nak settle down, boleh saya pergi masuk meminang, boleh saya boleh kita berkahwin, contohnya macam tu. Dia tak nak terlalu cepat. Kalau lelaki pun macam tu, kalau perempuan pun macam tu. So kalau yang lelakinya, kalau dia berpersonaliti kuning, lagilah dia suka hubungan yang tidak terlalu terikat. Baik. Sekiranya personaliti kuning sudah mula menerima kehadiran pasangan hidupnya, perhubungan intim atau seksual adalah penting bagi mereka. Melaluinya, mereka dapat menyalurkan keaktifan, daya kreativiti dan keceriaan mereka. Tubuh fizikal mereka sensitif dan sentiasa inginkan pergerakan, berlayan dan sentuhan. Mereka juga mementingkan kepuasan dan keseronokan dalam perhubungan. Jadi kalau kalau personaliti kuning ni dah pilih pasangan hidup, pada dia seks adalah sesuatu yang penting. Sebab dia sentiasa perlukan berlayan, dia perlukan sentuhan, dan pada dia di situ dia dapat menyalurkan dia punya energi ataupun daya kreativiti. So perhubungan intim bersama pasangan hidup dia menjadi sesuatu yang menjadikan dia akan rasa lebih teruja, excitement, seperti mana tenaga excitement yang banyak yang dia bawa. Jadi dia akan selalu mahukan ataupun dia selalu akan gerakkan kreativiti ke arah tersebut. Okey. Sifat personaliti kuning yang bertenaga menyebabkan mereka selesa bersama dengan personaliti berwarna merah, jingga dan personaliti berwarna kuning sendiri. Jadi kalau kuning bertemu dengan orang kuning, dia akan cepat selesa. Okey. Masalahnya kita tak tahu apa warna kita kan. Kalau kita tahu apa warna kita, senang untuk kita nak match kan, siapa warna apa dengan warna apa. Sebab itu Allah sembunyikan, sebab dia menjadi satu misteri, menjadi satu rahsia untuk kita bongkar
siapakah diri kita yang sebenarnya. Allah Ta'ala bagi setiap orang itu ada kunci kejayaan yang tersembunyi pada dirinya. Dia nak bongkar tu, untuk keluarkan kejayaan itu dia kena bongkarkah siapa, ataupun apakah kelebihan dan apakah kekuatan, apakah juga kelemahan, dan apakah juga dia punya faktor yang kekurangan yang dia miliki. Jadi dengan memahami konsep yang positif dan negatif pada setiap warna diri itu tadi juga membantu untuk dia memahami siapakah diri dia, dan akhirnya dapat memilih perkara-perkara dalam kehidupan dia itu dengan lebih mudah. Kerja apa yang sesuai, bisnes apa yang bagus, dan minat kita kata pasangan yang bagaimana, konsep kejaya yang bagaimana yang harus dia pilih kan. Jadi itu juga membantu untuk memudahkan seseorang apabila dia dah kenal diri untuk memahami bagaimana dia nak mengaturkan dan mencorakkan kehidupan dia seterusnya. Kumpulan ini ataupun warna tadi kuning akan suka warna merah, orange dengan kuning sendiri. Kumpulan ini adalah warna yang mempunyai banyak tenaga. Selain itu, personality yang sesuai dengan warna kuning adalah personality violet. Kuning juga amat suka dengan personality violet. Kehadiran violet dapat meningkatkan tahap pemikiran personality kuning untuk berfikir dengan lebih kreatif, berwawasan dan berfantasi. Personality yang kurang digemari oleh kuning adalah personality biru yang mementingkan hubungan akrab dan melibatkan perkara-perkara yang berkait rapat dengan emosi, perasaan, kesungguhan dan komitmen. Jadi personality kuning ni dia tak berapa suka dengan biru. Biru yang awal-awal perhubungan lagi dia kata, oh saya tak suka ada perhubungan, kalau nak betul-betul kena bagi komitmen. Jadi kejap-kejap dia call, kejap-kejap dia tanya dekat mana kan, kejap-kejap dia tanya bila nak masuk Minang, bila kita nak kahwin kan, bila saya boleh meminang. Jadi itu personality biru. Jadi kuning dia takut yang macam ni. Kalau dia kawan dengan kita pun, kalau orang kita ni personality biru, kita ni suka ambil tahu apa aktiviti dia kan, kenapa tak WhatsApp, kenapa lambat jawab, yang tu dia runsing, yang tu dia tak suka. Okey, kalau anda majikan pun, kalau anda ada staff personality kuning, dia maukan kebebasan. Dia tak suka kejap-kejap tanya dah siap belum, dah buat dah, buat macam mana nak tengok, dia tak suka. Kalau nak bagi dia buat, biar dia buat cara dia sendiri. Kalau kita bagi arahan pun, personality kuning ni dia tak suka buat cara yang orang lain buat, cara orang lain suruh. Dia akan buat cara yang dia rasa dia nak buat sendiri. Maknanya kalau orang lain tulis tangan kanan, kalau boleh dia nak tulis tangan kiri, walaupun dia seorang tangan kanan, kalau boleh. Okey. Personality kuning personality yang kurang digemari oleh kuning adalah personality biru. Tadi saya dah baca ya. Perkara ini bertentangan dengan personality kuning yang tidak suka terikat dengan suatu komitmen dan atau isu perasaan yang terlalu romantis. Seperti yang sudah dijelaskan, personality kuning banyak menunjukkan emosi mereka melalui bahasa badan. Mereka ni ekspresif. Personality kuning ni ekspresif ya. Mereka yang sedang marah, bersedih atau bergembira mudah dikesan melalui bahasa badan mereka yang tidak pandai menipu. Orang kuning kalau dia marah kita tahu, sebab muka dia merah, muka dia tunjuk marah kan. Kalau dia sedih pun kita tahu, sebab muka dia akan ekspreskan dia dalam kesedihan itu. Kalau orang kuning ni dia dalam keadaan yang resah, susah hati, kita pun akan tahu, berkerut dan nampak dia, kalau orang Perak kata tu libang libu, nampak dia tu tak tenteram, nampak dia tu gelisah. Jadi dia tak dapat sembunyikan melalui ekspresi dia, bahasa tubuh dia. Personality warna lain mungkin dia boleh sembunyikan, tapi kalau personality warna panas ni macam merah, orange, especially warna kuning, dia akan lebih menyelah bagaimana keadaan emosi dia pada masa tersebut. Menariknya dia cepat marah, dia cepat beremosi, tapi dia cepat juga tenang, dia cepat juga sejuk. Okey.
Bagi pasangan kepada personality, maka pasangan kepada personality kuning perlu peka, faham dan bersabar dengan reaksi bahasa tubuh personality ini bagi melihat perhubungan yang terbina akan menjadi bertambah erat dan berjaya. Kalau kita berkahwin dengan personality kuning, kita kena sabar. Sebab kejap-kejap dia marah, kejap-kejap dia emosi, dia merajuk, kejap-kejap dia sentap. Kita kena sabarlah. Sebab memang personality kuning macam tu. Kita kena faham, personality kuning ni bila dia beremosi, dia ekspresif. Bila dia ekspresif, kita kena jangan ambil hati atau memelatah dengan reaksinya. Macam kalau kita sendiri pun kuning, kita tengah okey, lepas tu pasangan kita pun kuning, tiba-tiba dia sentap, kita pun sentap sebab kita pun akan cepat bereaksi kan. Jadi dua-dua cepat sentap, dua-dua melenting pada masa itu bergaduh, bagian nak rak, lepas tu baik balik. Sebab dia cepat panas, dia cepat sejuk. Namun dalam soal ini, personality kuning pula harus sedar. Personality kuning pun kenalah belajar daripada pengalaman. Kena sedar. Jangan ikut kepala sendiri saja. Personality kuning tu kena belajarlah juga bila dah berpasangan, bila dah berkawan, bila dah berkahwin. Janganlah ikut kita punya kerek sangat. Yang apa-apa cepat sangat. Orang marah, kita pun cepat nak marah. Orang sentap, kita pun cepat nak sentap. Kita pun kenalah belajar sabar. Belajar untuk tidak terlalu ekspresif dalam apa juga tindakan kita. Okey, sikap terlalu berterus terang hanya menyebabkan pasangan mereka hilang sabar ataupun bosan dengan karakter ataupun sikap kita itu. Hati-hati. Orang kuning ni nanti dia ada banyak kawan tapi dia hilang banyak kawan. Jadi dia buat kawan baru, dia hilang juga banyak kawan baru sebab sikap dia yang terlalu ekspresif menjadikan orang come and go begitu cepat, dan akhirnya dia tak jumpa teman sejati, teman setia, teman yang boleh bawa dia ke syurga. Jadi kena ada sikap mahu untuk berdiplomasi dengan orang lain dan sikap mahu bertolak ansur. Jangan terlalu ekspresif. Okey. Itu saja personality kuning dari aspek perhubungan. Biasanya saya akan kupas aspek sosial panjang, aspek perhubungan pendek sikit, kemudian kewangan dan seterusnya, kesihatan dan perkembangan diri. Assalamualaikum. Betul ke personality kuning mudah dipengaruhi dan mudah diambil kesempatan sebab kuning mudah menyerap? Bukan mudah dipengaruhi, maksudnya tak mudah untuk macam yang mudah dipengaruhi atau tak pandai menolak ni sebenarnya adalah personality biru. Yang tu lebih teruk. Dia cepat percaya. Personality kuning dia minda dia kreatif, aktif. Jadi dia tak mudah untuk terus percaya. Dia bukan jenis yang degil, dia jenis yang degil, dia bukan terus terima. Sebab itu dia suka dengan cara dia fikir sendiri. Sebab warna kuning ni warna panas, macam warna merah, macam warna kuning. Dia ada sikap untuk berfikir, cara dia nak fikir sendiri. Jadi nak kata dia mudah diperdaya tak juga, tapi dia mudah teraruh dengan keadaan. Contohnya kalau keadaan tu orang marah, dia cepat marah. Dia marah balik. Kalau orang sedih, dia cepat sedih. Orang merajuk, dia cepat merajuk. Dia terpengaruh dengan faktor, dia cepat respon dengan tenaga yang dia berinteraksi pada masa itu. Jadi tak bermaksud dia mudah percaya. Sebab dia bijak, biasanya dia tak mudah terima begitu saja. Dia akan lebih berfikiran cara mengikut cara dia sendiri. Itu lebih kurang Baik. Personality berwarna kuning, aspek kewangan dan kerjaya. Biasanya personality kuning tidak mempunyai terlalu banyak masalah dengan isu keuangan. Mereka mampu menjana pendapatan dengan mudah melalui idea mereka yang kreatif serta bersedia bekerja kuat bagi memperolehinya. Mereka bijak merancang serta mahu menggunakan kebolehan bagi menghasilkan pendapatan.
Namun mereka mempunyai kelemahan dalam menguruskan pendapatan mereka. Wang boleh mengalir masuk dan keluar kerana mereka bijak menjana tetapi agak boros berbelanja. Ini juga menyebabkan mereka sukar untuk mempunyai perancangan kewangan bagi jangka masa panjang. Kuning tak ada masalah insya-Allah untuk menghasilkan wang, sebab dia selalu ada idea atau dia kreatif dalam menggunakan kesempatan. Jadi orang kuning biasanya kalau dia bekerja, dia akan secara kreatif mengolah gerak kerja dia. Jadi dia selalu produktif. Orang kuning kalau dia meniaga, dia juga produktif dan dia juga tak putus asa atau tidak putus idea. Kalau dia contoh, kalau musim orang lain susah, dia ambil kesempatan daripada apa yang berlaku itu untuk berniaga sesuatu. Contohnya mungkin dia jual makanan pada masa orang lain, sebelumnya dia tak jual makanan, tapi dia jual makanan pada mungkin musim banjir contoh kan, dia ambil kesempatan untuk buat bekalkan masakan makanan, contohnya macam tu. Mungkin dia berniaga yang lebih daripada satu bidang. Jadi biasanya personality kuning ni dia kreatif untuk berusaha. Kalau dia gagal satu perniagaan, dia cuba perniagaan lain. Dia gagal satu perniagaan, dia akan ada sahaja idea untuk membuat perniagaan yang lain walaupun dia bukan menguasai bidang tersebut. Kemudian personality kuning juga dengan cara itu menghasilkan banyak wang. So mereka cepat menghasilkan sesuatu atau dapat bangkit daripada sesuatu kejatuhan. Jadi orang kuning tak putus idea, malah mereka dapat memberikan tenaga yang banyak yang mereka ada itu untuk buat sesuatu yang baru yang mereka melalui idea yang mereka cetuskan itu. Jadi kuning dapat bangkit segera ataupun dapat menjanakan semula. Namun sedemikian, kuning ni bagaimanapun mereka ini boros. Tak pandai mengaturkan perbelanjaan. Banyak masuk, banyak jugalah yang keluar. Jadi bila nak membeli sesuatu, kadang-kadang dia tak rancang. Dia tak rancang berapa stok yang sepatutnya disimpan. Dia tak rancang benda ni patut beli ke tak patut beli ke. Dia suka dia beli, dia suka dia beli. Dia suka sesuatu baju, dia suka sesuatu hobi, dia akan buat benda itu. Bila ada duit je dia buat, bila ada duitnya buat. Akhirnya untuk kesan jangka masa panjang, dia tak ada ataupun dia kurang menyimpan. Dia kurang ada simpanan ataupun projeksi jangka masa panjang. Lalu biasanya saya nasihatkan orang kuning ni dia kena beli aset. Jadi dia kena ada komitmen. Kalau dia suka, tak apalah dia berhutang, tapi dengan itu at least dia komit untuk bayar hutang. Kalau tak ada macam, bukanlah suruh menggalakkan hutang, tapi kalau tak ada installment punya komitmen itu, langsung dia tak menyimpan. Langsung dia tak ada sesuatu agihan daripada pendapatan dia. Personality kuning sesuai melakukan sesuatu tugas atau projek yang baru kerana mereka memiliki daya kreativiti, keaktifan, keceriaan secara semula jadi. Walau bagaimanapun, mereka memiliki sifat cepat bosan dengan sesuatu tugasan seperti kata peribahasa Melayu, hangat-hangat tai ayam. Mereka sering kelihatan bersemangat dalam melakukan sesuatu tugasan pada peringkat awalnya, tetapi cenderung untuk tidak menyempurnakan tugasan itu. Mereka gembira dan teruja ketika di awal sesuatu kerja atau projek, namun sikap mereka yang sering tidak serius ketika bekerja menyebabkan mereka suka menghabiskan tugasan yang diberi. Mereka suka menangguhkannya apabila mereka mula berasa bosan dan tidak teruja lagi. Dan mereka mula meneruskan semula apabila perasaan mereka kembali bersemangat dan ceria. Personality kuning perlu belajar mengekalkan momentum di dalam sesuatu tugasan atau kerja. Ini menjadikan mereka lebih committed dan bertanggungjawab. Kuning ni, inilah penyakitnya pula. Dia hangat-hangat tai ayam. Mula-mula dia nak buat, dia beria-ria nak
Tak kira orang cakap, fikir dulu. Orang kata rancang dulu, plan betul-betul. Dia nak buat pasal tu juga. Kalau dia berjaga seharian pun, semalaman dia tak tidur pun, dia akan committed untuk buat. Tapi bila dia dah bosan, dia berhenti macam tu je. Dan kadang-kadang apa yang dia dah laburkan itu, contoh kalau dia buat nak excited tengah nak buat projek, nak buat kek, sebab tengok dekat YouTube kek sedap-sedap, dia dah beli barang, dan beli pula tak tahu nak beli sikit-sikit, macam nak meniaga. So bila dia dah buat, lepas tu bila dia dah bosan, katalah first try tak berapa nak menjadi, second try jadi tapi tak berapa sedap, kan. Lepas tu dia dah mula malas kan, mood dia dah lari, dia dah excited benda lain pula, dia nak buat lempeng, kan. Contoh kan, jadi dia tinggalkan, habis perkakas-perkakas tadi, segala blender lah, apa benda yang baru dia beli tu, simpan balik dalam kotak, duduk dalam almari. Sama lah juga kalau kata macam mula-mula nak diet kan, beria-ria beli treadmill tu, pergi beli mesin-mesin ataupun alat-alat exercise, beli tali skipping, mula-mula hari-hari bangun pagi kan, jogging, skipping, dia buatlah 2-3 kali, lepas tu dia divert, bila mind dia ada distraction, dia tinggal. Jadi orang kuning kena belajar untuk committed untuk dapatkan hasil. Walaupun mereka ini kreatif, mereka ini bersungguh-sungguh, tapi kadang-kadang dia tidak lasting, dia susah untuk sustain. Jadi kuning harus belajar untuk kekalkan stamina. Jadi kena belajar untuk lari macam marathon, bukan lari 100 meter nak cepat sampai, nak cepat habis, nak cepat dapat result. Jadi kuning kena tahu bahawa dalam melakukan sesuatu, pepatah Melayu ada cakap, jangan buat hangat-hangat tahi ayam. So nanti kita akan bersemangat mula-mula, lepas tu dekat hujung benda itu tergantung. Kalau anda seorang yang anda lihat banyak projek dalam kehidupan dia, ini tertangguh. Dulu projek nak menulis tertangguh, projek nak buat PhD tertangguh, projek nak buat kita punya kek lapis tadi tertangguh, projek nak menjahit tertangguh, beli mesin, excited waktu tengok dekat Go Shop, lepas tu mesin dah sampai tak buka-buka daripada kotaknya, sebab moodnya pasal mesin dah sampai, moodnya dah berubah. Jadi hati-hati, sebab kita tak nak anda lakukan ataupun buat sesuatu keputusan tu pada awalnya bersemangat. Memang dia ada keinginan dan kemahuan, tetapi keinginan dan kemahuan itu harus disadurkan perlahan-lahan supaya dia ada sifat istiqamah, dia ada sifat jangka masa yang panjang, kerana sesuatu itu kadang-kadang ambil sedikit masa untuk dapat keputusan ataupun hasilnya. Maka kalau terlalu nak fast result, nak cepat ataupun buat hangat-hangat tahi ayam, jadi kita tak sempat melihat keputusan, jadi kita cepat menghukum bahawa ini tak sesuai untuk kita ataupun ini tak berjaya untuk kita, dan kita move on. Betul, kita bangkit daripada kegagalan, tapi kadang-kadang kita terlalu cepat membuat keputusan untuk tinggalkan. Mungkin kita belum gagal dekat situ, tapi masanya belum tepat untuk mendapat hasil yang optimum. Jadi kena belajar untuk istiqamah ataupun persisten, baru dapat lebih hasil. Personality kuning kreatif dalam menyelesaikan masalah secara mudah dan unik. Mereka kita baca sekali lagi ya. Personality kuning kreatif dalam mencari penyelesaian secara mudah dan unik untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Mereka suka mencari penyelesaian yang berbeza dengan cara yang baru dan menarik. Mereka sesuai untuk dijadikan rakan sekerja kerana selain daripada kreatif, mereka juga mempunyai motivasi yang tinggi. Mereka memimpin dengan memberi kata-kata semangat kepada teman ataupun orang bawahan mereka, serta mengamalkan kepimpinan melalui teladan. Mereka tidak hanya bercakap
ataupun memberi arahan, tetapi mereka turut mengaplikasikannya melalui tindakan mereka. Pekerjaan yang sesuai dengan personaliti kuning adalah sebagai atlet, penghibur, chef, mekanik, ahli psikologi, pengamal perubatan, doktor kan, nurse kan, medical assistant, pemandu pelancong, pramugara, pramugari dan ahli perniagaan. Baik, personaliti kuning ni kreatif dan dia seorang yang memimpin orang lain ataupun dapat memberikan bekerja secara pasukan dengan cara yang melalui teladan. Dia tunjuk instead of dia hanya cakap. Kalau orang violet ni kadang-kadang dia arah je. Orang merah pun dia ada sikap, dia suka arah, tapi belum tentu dia nak turun sama-sama buat. Kalau orang kuning ni dia ada energi lebih untuk dia turun sekali buat. Dan kuning ni ada karakter, kadang-kadang bila dia arah orang, dia tengok orang tu tak faham ataupun tak boleh buat macam mana yang dia nak, sebab benda tu pun kadang-kadang dia tak dapat nak sampaikan dalam bentuk exact words. Jadi lebih baik dia buat sendiri. Jadi orang kuning ni dia ada staff pun macam dia tak ada staff. Sebab staff pun disuruh buat, tapi dia pun turun buat. Jadi itu bagus daripada aspek positifnya, kepimpinan melalui tauladan ataupun teladan. Jadi dia tunjukkan, jadi orang lain pun teruja kerana bos pun turun padang buat sendiri. Tetapi kalau itu nak buat, ini nak buat, kerja production pun dia nak buat, kerja pengurusan pun dia nak buat, kerja accounts pun dia nak buat, dia stres. Sebab nanti dia tak cukup masa untuk agihkan semua perkara, kerana semua benda tu tadi dia nak kepuasan, dia nakkan kreativiti dia berada pada setiap sentuhan. Jadi semua dia nak kena libatkan masa, jadi masa tak pernah cukup untuk orang kuning. Dan orang kuning ni tadi, bila dia kreatif dan aktif, dia tak buat cara orang lain buat. Contohnya kalau orang lain mungkin gunakan kaedah katalah gunakan kaedah manual untuk katalah masak lemang, kena cari buluh dulu. Dia mungkin selain pada buluh apa dia boleh ganti? Itu yang masak dalam tin Milo kan. Mana datang idea-idea ni kan? Kadang-kadang tak tahu selamat ke tidak, tapi sebab menggunakan kreativiti, so dia akan menghasilkan inovasi baru. So mungkin dia masak melalui pakai besi pipe ke, dia masak lemang pakai tin Milo ke. Jadi beginilah cara bagaimana personality ini menyalurkan kreativitinya. Jadi kalau dalam bentuk projek yang diusahakan bersama, mereka ni adalah teammate yang dapat turun padang bersama-sama, bukan hanya jadi think tank, tapi mereka rakan sekerja yang aktif mengambil bahagian. Lalu orang yang bekerjasama dengan personality kuning ni akan berasa beruntung, kerana kita ada brain, kita ada orang yang kreatif dalam kita punya teammate, dan kita juga ada orang yang aktif mengambil bahagian tindakan melakukan hasil ataupun aktivitinya. Jadi personality ini banyak ya, anda akan lihat ramai berada di sekeliling kita dalam banyak jenis kerjaya yang ada banyak demand. Tetapi kebanyakan, satu perkara yang unik tentang banyak kerjaya yang saya nak sebutkan ini adalah mereka ini tak ramai, maksudnya dalam kualiti yang niche yang tersendiri. Kita tengok banyak, tapi tak ramai orang boleh jadi macam tu. Contoh doktor, contoh nurse. Nurse ramai, doktor ramai, tapi tak semua orang boleh jadi doktor, boleh jadi nurse. Sebab pekerjaan tu memerlukan daya keaktifan minda, dia perlu pandai, dan dia perlu hands on, dia perlu cekap melakukannya. Sama juga macam kita cakap dari segi artis, orang yang melukis, artis yang mungkin buat muzik, artis yang mungkin menyanyi, artis yang mungkin dalam bidang ukiran. So kita tengok banyak, sebab hasil-hasil kreatif ini banyak, tetapi walaupun banyak, dia tetap rare. Tak semua orang dapat melakukannya. Sebab itu kuning ni juga adalah warna-warna yang kita kata cepat orang beri perhatian, kerana dia rare, kerana dia kreatif. Contohnya kalau kita tengok warna harimau, dia rare. Sebab tu
Maybank guna warna kuning sebab dia warna yang rare. Kalau dikombainkan dengan hitam. Warna diraja, warna kuning, warna yang rare. Sebab tu orang bagi penghormatan yang tinggi. Walaupun banyak raja, yang tu pun raja, yang ni pun raja, keturunan dia pun nama raja-raja kan. Jadi tapi mereka ini masih lagi dalam niche yang kecil. Sama juga kalau kita tengok warna tadi, kalau pada haiwan warna tebuan, walaupun dia kecil tapi orang beri perhatian kehadirannya. Kalau lalat datang mungkin orang tak berapa beri perhatian, tapi kalau tiba-tiba daripada banyak langau lalat tadi tiba-tiba ada warna kuning hitam, orang akan beri perhatian, sebab dia boleh sengat kan. Jadi dia rare. Jadi dalam kehidupan kita ni, warna kuning ni kalau dari segi kerjaya ataupun dari segi pilihan bidang, mereka ni adalah orang yang bekerja sendiri, yang tak terlalu terikat dengan orang lain. Kalau mereka bekerja dengan orang lain, jawatan itu adalah jawatan yang tinggi ataupun jawatan yang terhad ataupun special, profesional. Itu maksud saya. Bidang-bidang yang profesional, bidang-bidang pengkhususan. Sebab itu contoh, banyak orang melancong tapi tak ramai orang buat bisnes pelancongan. Ramai orang travel tapi tak semua orang boleh jadi pramugara dan pramugari. Sebab dia perlu cantik, dia perlu kacak, dia perlu ceria, dia perlu cergas kan. Jadi watak-watak ini juga kalau mereka yang tahu dalam bidang psikologi, kita gunakan dia sebagai dasar untuk memilih waktu kita buat saringan, siapakah yang sesuai untuk kita ambil menjadi pramugara, pramugari. Selain daripada kepetahan mereka, kita lihat keceriaan yang ada ciri-ciri karakter personality berwarna kuning. Okey, termasuklah personality kuning ni boleh jadi ahli psikologi sebab mereka suka buat dan suka kaji. Jadi mereka juga boleh memahami manusia daripada berbagai perspektif. So ahli psikologi dia bijak, dalam masa yang sama dia hands on, dia buat. Dan banyak kat rumah sekarang pun keyboard warrior pun boleh jadi ahli psikologi, mengkaji sikap orang. Tetapi tak ramai yang betul-betul qualified, tak ramai yang betul-betul duduk dalam niche itu yang dinamakan professional psychologist. Jadi itu juga career yang rare untuk orang berpersonality kuning. Dan of course lah dunia perniagaan, orang kuning tadi kan dia tak suka, dia macam warna orange dan merah juga, dia tak suka diberitahu, dia suka bebas. Jadi sama juga tadi, dia takut dengan komitmen. Jadi kalau dia bekerja kena pakai uniform, kena ada 9 to 5. Jadi orang kuning lebih suka bebas dan bekerja sendiri. Tapi mereka tak bermaksud mereka bekerja sendiri tu mereka bekerja bisnes tu seorang-seorang, tak. Mereka boleh bekerja dalam pasukan yang besar, tapi mereka menjadi pemimpin ataupun mereka lah business owner. Okey, itu saja untuk aspek kerjaya dan perniagaan ataupun kewangan untuk personality berwarna kuning. Kalau anda yang baru mengikuti, tolong like and share, tanda sokongan dan tanda ijab kabul ilmu. Kita sedang bedah buku Aura Personality Warna, cara baru melihat diri, perhubungan dan kehidupan melalui perspektif yang segar dan komprehensif, tulisan Mir Hazil Azran Ramli, saya sendiri tahun 2008. Dan buku ini telah diulang cetak beberapa kali dan cetakan terakhir kalau tak silap saya awal tahun 2019. Dan kalau tak silap tahun 2018 ada, 2019 tu saya tak sure. Tetapi dah out of stock, tak ada lagi di pasaran. Bagaimanapun kalau anda berminat nak sentuh, nak cari buku ni, nak tengok betul ke buku ni ada ke saya pegang satu ni je kan. Ada, buku ni ada, ramai yang dah memilikinya. Anda boleh cari, masih boleh cari dengan dengan meminjamnya di library, di state library. Kalau di Selangor, di seluruh library daerah ada insya-Allah, di bawah PPAS, Perpustakaan Awam Selangor, dan di seluruh negeri-negeri juga di Perpustakaan Awam Negeri ada, di National Library ada, di universiti tempatan pun kebanyakan universiti besar akan ada. Sebab saya jumpa banyak reference yang dia akan tagkan kita bila dia ambil petikan daripada buku ini. So dalam kajian tesis psikologi, tesis tentang ID, dekorasi dalaman,
tesis dalam architecture, tesis tentang panduan untuk kenal diri, perspektif Islam pun ada juga yang petikan melalui ini. Sebab dalam Al-Quran pun Allah bercakap tentang warna, termasuk dalam Allah sebut warna ni tentang warna-warna kulitmu, yang menggambarkan bahawa kita ada perbezaan, walaupun secara fizikalnya kita tengok hitam ataupun putih, cerah ataupun gelap saja warna tona kulit kita, tapi sebenarnya mungkinkah secara yang tersirat ataupun mutasyabihat Allah masukkan warna-warna itu juga adalah sebagai macam ciri-ciri, kan? Dan berlainan bahasa itu menggambarkan ciri-ciri, berlainan warna juga menggambarkan ciri-ciri. Jadi Allah gambarkan kita ni tadi ada bangsa, ada bahasa, kemudian berlainan warna-warna kulitmu itu juga mungkin menggambarkan ciri-ciri kita yang berbeza. Jadi personality ataupun dalam ilmu psikologi, ciri-ciri itu adalah personality ataupun karakter ataupun kita punya behavior yang kita terapkan menggunakan tenaga-tenaga ini. Okey. Kita akan saya bacakan satu lagi bab sebab kita nak habiskan bab personality kuning, bersempena dengan pakai baju kuning hari ini, insya-Allah. So kita sedang bercakap tentang aura personality warna, dan aura personality warna kita sedang kupas tentang warna personality untuk kuning dalam aspek kesihatan dan pertumbuhan. Personality kuning, kesihatan dan pertumbuhan. Personality kuning perlu selalu merangsangkan aktiviti yang berkaitan dengan minda. Minda yang sihat dapat menghasilkan tubuh badan yang sihat, kerana kedua ini saling berkait rapat antara satu sama lain. Mind and body, Aktiviti seperti menyanyi, menari, meditasi, solat adalah efektif dalam menjanakan minda dan tenaga tubuh mereka. Senaman yang bersesuaian dengan personality kuning adalah aktiviti yang bersifat riadah di luar rumah seperti sukan tenis, badminton, bola sepak, sepak takraw dan lain-lain. Aktiviti bersukan dapat memberikan rangsangan kepada personality kuning kerana mereka menikmati aktiviti yang seronok, ceria serta dapat bersama dengan orang-orang lain. Bersukan adalah salah satu cara mudah bagi mencipta keriangan pada tubuh dan jiwa personality kuning. Baik, personality kuning perlu ada aktiviti riadah yang mind and body. So minda dia kena aktif dan fizikal dia kena aktif. Sukan-sukan ataupun aktiviti-aktiviti yang statik ataupun tidak challenge pada mind, dia kurang suka. So ini very tricky sebab kuning kadang-kadang kalau dia hanya cari yang sukan untuk main, kalau main puzzle ataupun main video game pun dia activity to the mind, tapi tidak menguji kecerdasan fizikal. Sebab itu ramai orang kuning zaman ini dia telah disihirkan dengan main game. Dia addicted dengan main game. Jadi hati-hati. Kalau pasangan anda, kalau anak kita, mereka ni siang malam main game, dia mungkin personality kuning tapi dia tidak menyalurkan tenaganya dalam kaedah yang betul. Itu pergi nanti kaedah yang tak tepat. Kalau dia jadi atlet dalam main game sampai menghasilkan wang, itu jadi kerjaya, itu cerita lain. Tapi kalau dia hanya main game untuk fun, jadi kita takut nanti dia warna kuning tapi dia menyalurkan tenaga itu untuk riadah, tapi riadahnya jadi riadah minda sahaja, bukan riadah minda dan fizikal. Orang kuning kena ada aktiviti yang quick game. Quick game ni main badminton. Kena cepat sebab bola sentiasa berubah arah. Tenis, quick game. Kena aktiviti yang mungkin berkuda, aktiviti yang mungkin main bola sepak, main hoki. So dia bukan hanya perlu ada teammates, main ramai-ramai ataupun berdua, bertiga, berempat, tetapi dia juga kena ada
focus mind ataupun challenge to the mind. Sama juga macam bola tampar, bola jaring. Benda itu memerlukan challenge kepada dia punya mind untuk cepat berfikir, cepat bertindak. Bukan macam fikir lama kan. Bola ni tinggi macam mana nak pukul. Bukan. Dia kena pada masa itu dia terus respon. Itu kan karakter yang kita baca. Personality kuning, dia very efficient dan very responsive. Sebab tu tadi bila dia marah, ditunjuk marah. Kalau dia sedih, ditunjuk dia sedih. Kalau orang tepi dia sentap, dia pun sentap. Kan? Dia cepat teraruh dengan keadaan. Jadi kalau dalam sukan, dalam riadah, dia perlukan sukan yang dapat meningkatkan kecerdasan, minda dan fizikal dia. Dan melalui aktiviti luaran, dia dapat beriadah untuk menghasilkan adrenalin dan menghasilkan hormon-hormon keaktifan untuk minda, dan akhirnya minda dia pun sihat, cerdas, dia jadi semakin bijak, semakin aktif. Sama lah juga dengan dia punya badan tubuh. Jadi kita lihat ramai orang-orang hebat, sambil mereka bekerja, mereka juga melakukan aktiviti-aktiviti riadah yang quick game. Quick game ni contohnya mereka main tenis, mereka main table tennis, mereka main mungkin badminton. Jadi mereka juga berinteraksi dengan orang, berjumpa dengan orang. Di samping itu mereka ada sukan, di samping itu mereka bagi latihan untuk minda, dan mereka dapat keceriaan. Hormon keceriaan tu juga keluar daripada aktiviti-aktiviti tersebut. Aktiviti pantai dan laut juga bersesuaian dengan personality ini. Sebab tu kalau orang kuning, kalau dia travel, dia suka cari laut, dia suka cari pantai. Dan selain daripada dia pergi aktiviti yang quick mind tadi, kalau dia nak bersantai, dia bersantai melalui aktiviti yang tadi ada nature, ada alam semula jadi. Tadi juga saya sebut melalui aktiviti menari. Kalau Zumba, walaupun dia buat seorang-seorang, tapi ataupun dia pergi walaupun dia buat seorang-seorang di rumah, atau dia pergi join kelas Zumba, kelas menari, dia kalau di kelas dia dapat ramai-ramai tu, dia dapat energi bergaul dengan orang. Kalau dia di rumah, dia still dapat fun energi tu melalui pergerakan yang aktif. Jadi menari boleh, menyanyi pun boleh. Menyanyi, orang kuning juga suka pergi karaoke, sebab dia akan ekspresif. Walaupun suara tak sedap, dia akan shock sendiri, dia akan nyanyi sungguh-sungguh. Sama juga aktiviti solat insya-Allah untuk orang Islam, sebab dia ada aktiviti mind. Sebab itu kelebihan untuk orang Islam, bila dia solat, dia ada tumpuan minda. Dia tahu pergerakan apa, dia nak baca apa, dan tumpuannya, penghayatan kepada bacaan-bacaannya. Jadi solat itu adalah juga untuk merangsang minda, merangsangkan kita punya tenaga kuning, tenaga hayat kuning ni tadi, untuk kreatif, kekal bertenaga, kekal kita ini menjadi seorang yang positif. Jadi tanpa kita tahu, rupa-rupanya khasiat solat 5 kali sehari itu juga membangkitkan tenaga kecerdasan untuk minda. Sebab tu solat bukan hanya macam duduk diam apa semua. Sama juga meditasi. Sebab tu jangan salah faham, meditasi bukan hanya duduk ataupun diam. Ya, betul, kita duduk fizikal diam, tetapi minda kita sedang bekerja dan kita sedang olah tenaga untuk menghasilkan sesuatu penghayatan, tumpuan, sewaktu olah meditasi itu sedang dilakukan. Jadi orang yang bermeditasi biasanya dia ada task pada minda dia, tetapi dia kawal task itu supaya minda dia tidak floating dan travel entah apa-apa. Dia ada pengkhususan tumpuan apa yang sedang dia lakukan. Okey. Aktiviti pantai dan laut juga bersesuaian dengan personality ini. Antara aktiviti yang dapat dilakukan adalah seperti berlayar. Bukannya hanya baring tepi pantai aja. Berenang, sebab ada aktiviti pergerakan dan perlu fokus. Bermain bola sepak pantai, itu antaranya. Selain itu, bagi aktiviti harian yang ringkas dan mudah, mereka bolehlah menjalankan aktiviti ringan seperti berbasikal, berjoging di taman. Itu yang paling ringkas. Okey, anda boleh buat immediately, kan, tak ada kawan pun tak apa. So buat berbasikal saja. Sebab tu kalau orang kuning ni, kalau indoor game dia tak dapat nak keluar, dia ada treadmill tadi, kan, ataupun dia ada berbasikal. Jadi dia challenge diri dia, bukannya dia setkan paling slow, dia makin lama paling laju, dia akan ada target dia nak achieve berapa banyak dalam masa 1 minit. Itu cara orang kuning exercise. Walaupun mungkin dia bosan sikit buat benda yang sama, tapi dia perlu ada pergerakan sesuatu dan ada tumpuan minda. Skipping juga. Skipping, kalau orang warna kuning, dia bukan hanya skip, buat macam orang main skipping yang boring. Dia akan pasang lagu yang hype, yang beat,
kemudian dia akan skip dengan berbagai style. Dia mungkin skip biasa, skip yang bersilang, kemudian dia akan skip dan turun, pump up, ataupun dia akan pumping kemudian up balik. So dia akan ada ubah beberapa corak tarian di dalam dia punya skipping. Itu cara orang kuning melakukan aktiviti riadahnya. Jika anda memilih aktiviti yang kurang sesuai untuk mengalir dan menjanakan tenaga, kemungkinan ia akan menyekat perkembangan potensi, kesihatan dan bakat semula jadi pada diri anda. Kalau orang kuning tak buat cara riadah yang betul, tadi menyekatkan perkembangan. Tadi main game tadi betul boleh, tapi nanti dia tak involvekan fizikal, so main saja, so lama-lama akan ada sesuatu yang block, sebab orang kuning juga harus melalui ekspresif. Okey. Bagi mendapatkan kesihatan yang lebih baik, mereka juga perlu peka pada bahasa badan mereka yang mudah terangsang bagi melakukan aktiviti fizikal. Namun mereka juga perlu tahu had batas kekuatan fizikal tenaga mereka. Ini kerana penggunaan tenaga yang berlebihan hanya akan memberikan kesan negatif pada pertumbuhan mereka ataupun perkembangan mereka. Jadi orang kuning kena tahu apa daya tahan tubuh. Kalau kuning badannya sasa, badannya dia boleh buat takat mana, so dia buat takat mana. Kalau badan kuning macam saya, badan kuning yang kecil contohnya, buat takat yang mampu. Kalau badan kuning yang mungkin overweight, dia kena buat takat yang mampu. Jadi sukan apa pun dia perlu, tetapi dia buat jangan pakai kayu pemaris orang lain, ikut kemampuan tubuhnya. Sebab bila dia suka challenge sangat tadi, kadang-kadang dia over stress dia punya badan. Macam dia nak result oriented, macam tadi 100 hari ataupun kempen 30 hari untuk turunkan berat badan. Jadi kadang-kadang dia push too much, takut badan dia tak boleh top up ataupun tak boleh cope up dengan tak boleh cope dengan kemampuan tasking tersebut, kerana ukuran tasking itu berbeza-beza pada setiap orang. Kesan badan, kesan mineral kita, kesan homeostasis tubuh kita berbeza-beza. Kalau anda baru mengikuti buku ni, video ini, kita sedang bedah buku Aura Personality Warna. Kita sedang masuk topik kuning, kesihatan dan pertumbuhan. Tolong like and share, tanda sokongan, tanda akad ijab kabul ilmu. Tubuh personaliti kuning adalah peka berbanding dengan personaliti lain daripada segi fizikal dan minda. Ini antara contoh semula jadi yang menjelaskan interaksi minda dan tubuh dalam menguruskan kehidupan manusia, serta bagaimana melalui kepekaan fikiran dapat membantu manusia membuat penilaian dan keputusan. Personaliti kuning memilikinya dan mereka perlu belajar menguasainya. Lalu mereka perlu belajar bagaimana menjaga fizikal badan dan minda mereka dengan lebih serius berbanding dengan orang lain. Orang kuning ni, daya alert tubuh dia, sensitivity tubuh dia, kepekaan tubuh dia lebih cekap berbanding dengan orang lain. Macam mana kita cekap melihat warna kuning? Contohnya bila kita lihat harimau, kita lihat tebuan, kita lihat papan tanda yang digunakan. Sebab itu papan tanda warna kuning hitam. Kita lihat papan tanda, begitulah cekap kita juga kalau kita ni berpersonaliti kuning, merangsang ataupun terangsang dengan apa aktiviti-aktiviti seharian. Jadi kita akan cepat respon dengan keadaan sekeliling. Contohnya kalau keadaan di luar hypes, dalam keadaan di luar bersemangat, kita akan cepat bersemangat, kita akan cepat berteruja. Kalau dalam keadaan luar dalam keadaan yang sedih, down, kita juga akan cepat sedih dan down walaupun kita orang yang positif. Jadi harus juga hati-hati bahawa jangan terlalu cepat absorb isu-isu di luar. Kerana absorb isu-isu di luar menyebabkan kita ni fluctuate dari segi kita punya emotion, lalu kita akan menjadi letih. Contoh orang kuning ni, bila dia menguruskan orang lain, katalah dia menjadi kapten, dia menjadi ketua, dia tak mudah dipengaruhi, tetapi dia tak mudah dipengaruhi oleh kata-kata, tetapi dia cepat teraruh dengan keadaan. Kalau musim semua pekerja-pekerja tengah negatif, so dia pun
cepat juga rasa negatif dan terikut-ikut macam tu. Jadi kadang-kadang walaupun asalnya dia positif, tapi bila environment itu negatif, dia cepat menjadi negatif seperti rakan sekerja dia yang lain. Jadi harus hati-hati dan harus cepat keluar daripada keadaan itu dan tunekan balik tenaga supaya kembali positif. Itu antaranya lah. Sebab itu sama juga penyakit. Jadi kadang-kadang orang kuning ni bila dia duduk dengan orang yang ada penyakit, dia pun kadang-kadang boleh sakit. Orang tu sesama, kejap-kejap kan silap-silap dia pun ambil sesama tu. Jadi hati-hati. Jadi dia kena tahu kemampuan tubuh dia, jaga batas dan cepat untuk neutralkan dengan kembali melakukan aktiviti yang dapat membantu dia untuk neutralizekan tenaganya cepat supaya kuning dia kembali positif. Okey. Kalau anda ada pasangan atau anak orang yang kuning, kena pesan dengan dia. Dia kena cepat untuk kesan bahawa ini baik, ini tak baik, jadi dia kena keluar daripada keadaan itu cepat. Bagi pertumbuhan, bagi perkembangan personaliti kuning, mereka juga perlu lebih committed dalam perhubungan kerana dengan berbuat demikian, perkembangan dalam perhubungan menjadi lebih baik. Maknanya untuk personal growth, kena pandai committed dan jaga perhubungan yang positif. Mereka perlu sedar mereka tidak dapat lari daripada masalah dan perlu berani menghadapinya. Jangan lari daripada masalah. Orang kuning suka simpan masalah, letak masalah tepi, malas fikirlah. Nanti tak nak. Stress, tak nak fikir sekarang. Dia selalu macam tu. Jadi dia kena cepat keluar daripada isu yang macam tu sebab dia kena berani menghadapi masalah dan masalah tak boleh tangguh dan tak boleh dipendamkan terlalu lama. Kalau keadaan terdesak, tangguh sekejap-sekejap tak apa. Tapi bukan sampai hakikat anda lari daripada masalah. Mereka perlu sedar mereka tidak dapat lari daripada masalah dan mereka perlu berani menghadapinya. Mereka perlu menggunakan fikiran yang kreatif dan dengan sepenuhnya bagi menyelesaikan sebarang masalah kerana daya kreatif itulah kelebihan mereka. Jadi gunakan daya kreativiti, jangan ikut cara orang lain selesaikan, guna cara sendiri. Okey. Lift rosak, macam mana? Janganlah terjun pula kan. Tapi guna cara kreativiti, mungkin dia repairkan lift tu ke kan, contoh. Sebab orang kuning ni suka buat sesuatu yang di luar jangka kan. Janganlah pula terjun bangunan contoh kan. Tetapi dia mungkin boleh menggunakan dia buat papan gelunsur ke kan. Kita lihat ramai orang-orang yang dalam kreatif industri. Kita tengok kenapa ibu pejabat Google di mana kita tengok kalau di pejabat Google tu dia punya konsep tak payah pakai uniform, boleh bekerja bebas, boleh keluar dan masuk kafe bila masa. Kalau kita tengok juga Google punya ibu pejabat tu dia kekalkan konsep kalau nak naik tangga, turun tangga, ada option yang turun ikut batang besi bomber tu ataupun yang turun pakai gelunsur. Kenapa semua ini ada? Macam AirAsia kan, dia terapkan kreativiti yang macam tu. Ini semua menerapkan aktiviti keceriaan kuning, menerapkan aktiviti yang tadi kreatif, menerapkan aktiviti yang fun dan adrenalin. So by doing that, orang juga akan fikir out of the box. Pekerja-pekerja dia akan berasa ceria, berasa fun dan dapat fast action. Jadi kita dulu ikut polisi 9 to 5, pakai uniform, kemudian SOP-nya buat ini. Ramai syarikat-syarikat yang anak-anak muda yang kreatif yang menerapkan frekuensi kuning dalam etika cara kerja, budaya kerja mereka memberikan kebebasan kerana mereka tahu orang kuning ni mementingkan kebebasan. Di situ cara mereka dapat memiliki pekerja-pekerja kuning yang boleh setia dengan syarikat mereka. Kau tahu orang kuning ni dia kerja sekejap, bila sistem tu mengokong dia lari lah. Tapi dia kreatif, kita perlukan kreativiti dia. Kan orang ni dia suka gadget, dia suka elektronik. Kan sebelum ni kita dah bicarakan, mereka ada dalam bidang-bidang yang bersifat aktif, pereka cipta. Jadi yang buat banyak handphone, apps, yang buat benda-benda kreatif, yang buat perniagaan-perniagaan online apa semua ni sebenarnya orang-orang personality kuning lah, ataupun yang menerapkan personality kuning. Lagi bagi pertumbuhan, mereka perlu sabar dalam perhubungan, komited dalam perhubungan supaya dapat sesuatu yang bersifat jangka masa panjang. Mereka tak boleh lari daripada masalah tadi kan. Mereka juga perlu menggunakan masa mereka dengan lebih efektif.
Terutamanya dalam perkara yang berkait rapat dengan perkembangan diri. Jadi kena pandai atur masa, gunakan masa secara efektif, efisien, kerana takut habiskan satu masa yang banyak kepada satu-satu perkara hingga hilang masa yang lain. Macam tadi kan, bila dia minat sangat buat satu benda, dia buat lama, dia lukis lama siang dan malam, buat lagu tak keluar-keluar studio, edit filem tak keluar-keluar studio, buat kerja itu saja. Jadi masa tu tak dibahagikan dengan efisien. Masa makan entah ke mana, masa keluarga entah ke mana. So akan efek perhubungan, akan efek kesihatan, akan efek perkembangan diri, terutama aspek kerohanian. Jadi mereka perlu menggunakan masa dengan lebih efektif, terutamanya perkara yang berkait rapat dengan perkembangan diri sendiri. Personality kuning memerlukan lebih masa supaya dapat mengenali diri sendiri. Mereka ni lambat sikit matang, perlukan lebih masa untuk mengenali diri sendiri. Mereka perlu secara lebih mendalam. Mereka perlu lebih merenung ke dalam alam diri mereka serta menggunakan pengalaman hidup mereka supaya dapat menikmati kegembiraan hakiki dan bukan hanya mencipta kegembiraan luaran yang bersifat sementara. Jadi personality kuning kenalah juga laburkan masa untuk menghayati perjalanan diri. Jadi bukan menghayati perjalanan diri tu jadi orang yang tak buat apa-apa. Janganlah sebabkan terlalu warm, terlalu merah, orange, kuning, ataupun anda menjadi terlalu kuning, nak kreatif aktif je. Jadi bila buntu tak fikir ataupun fikir pasal lihat balik perjalanan, imbas balik perjalanan diri tu, seolah-olah benda yang tak positif. Jadi kadang-kadang perlu untuk muhasabah diri. Orang kuning perlu ambil masa, duduk diam-diam, muhasabah diri supaya mengimbas kembali pengalaman, mengimbas kembali perjalanan supaya mengukur tahap pencapaian. Dan daripada situ mereka mula mengkaji semula apakah destinasi yang nak dituju, kemudian menggunakan pengalaman itu untuk synchronize perjalanan itu on track ke tidak. Jadi daripada situ personality kuning harus menggunakan masa juga untuk muhasabah diri, menghayati perkembangan diri dan menggunakan masa itu supaya dapat dijanakan sesuatu yang bersifat proyeksi dalam perkembangan dirinya sendiri untuk self growth. Terutamanya sesuatu yang bersifat kerohanian, dalaman, sesuatu yang bersifat spiritual. Kerana tak semua benda kena keluar. Kreatif benda luar, aktif benda luar, semuanya bersifat kejaya, bisnes, apa yang nak capai, berapa besar lagi nak buat, berapa banyak lagi nak dijanakan. Bukan. Tetapi yang besar jana perkembangan ini tadi, sejauh mana kita punya keimanan, sejauh mana kita punya amalan, sejauh mana kita punya sedekah, sejauh mana kita punya kesabaran dari segi perkembangan kerohanian. Jadi orang kuning kena bagi masa untuk perkembangan dalaman. Biasanya lambat sikit matang sebab sibuk dengan benda-benda yang bersifat apa yang dia nak capai. Tetapi sampai satu tahap nanti dia akan mula belajar daripada pengalamannya untuk mematangkan dalaman dan akhirnya berlakulah perkembangan ke arah kerohanian. So pelik nanti, dia dulu tak adalah alim sangat, tetapi dia ada sifat kerohanian, kejiwaan yang tinggi apabila dia mula matang ataupun mencapai kepada tahap kematangan. So itu saja untuk perkembangan dan pertumbuhan orang personality kuning. So kita telah bicarakan 4 aspek: sosial, perhubungan, termasuk hubungan intim. Kita dah bicarakan tentang kewangan dan kejaya, dan kita juga dah bicarakan tentang perkembangan ataupun pertumbuhan diri, termasuk aspek kesihatan, bagaimana nak jaga kesihatan, tentang personality kuning. InsyaAllah kita akan sambung episod untuk personality hijau. Siapa personality hijau dan kenapa alam ini dipenuhi dengan warna kehijauan? Kenapa tumbuhan berwarna hijau? Kenapa daun berwarna hijau? Dan daun menghasilkan oksigen, manusia pula memerlukan oksigen. Apa peranan warna hijau dalam kehidupan kita? Apa kesan hijau dalam kehidupan seharian kita? Dan mengapa kita, meskipun bukan warna hijau, perlu mencari warna-warna hijau? Dan dengan menjana warna hijau, apa hasil yang akan kita dapat? Kalau personality hijau, apakah peranan dia dalam kehidupan dirinya dan orang lain? Apa kesan hijau pada masyarakat?
apa peranan hijau terhadap keluarga, apa peranan hijau terhadap komuniti, society dan orang-orang yang di sekeliling. Lalu ini menjadikan apakah kerjaya hijau yang sesuai sebenarnya dan apakah peranan hijau dalam menjalankan kerjaya bagi menjanakan keuangan dan ataupun bisnes terhadap dirinya. Jadi kalau anda nak tahu, terus ikuti video-video selepas ini dan cari diri anda, cari potensi anda, kenal pasangan anda, kenal anak-anak anda, kenal kedua ibu bapa kita dengan perspektif yang baru, segar dan berbeza melalui aura personality warna. Dan aura personality warna akan dapat membantu anda untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, lebih segar dalam perspektif yang lebih baru, supaya anda melihat dunia dalam kacamata yang segar, berbeza dan komprehensif. Untuk bantu anda, terus dengar video dan tak perlu baca, dengar video ini dan bantu saya sebarkan kebaikan melalui ilmu ini kepada mereka-mereka yang kita care, mereka-mereka yang kita sayang, mereka-mereka yang ada dalam page-page kita, di dalam friend list kita, dengan like dan share video ini sebanyak mungkin, tag kawan-kawan anda sebanyak mungkin. Sebab tadi kita baru baca tentang kuning, mungkin anda mendengarnya, anda melihat personality itu ada pada kawan anda, tag kawan anda. Kalau video sebelum ini tentang hijau, tentang orange, anda rasa oh ini ada pada kawan ini, tag kawan anda, termasuk personality merah yang anda rasa itu sikap dia, itu yang dia buat kita, dia tak sedar-sedar itu sikap dia. Jadi tag dia supaya mungkin dia dapat muhasabah diri, belajar mempelajari apa aspek positif dan apa aspek negatif tentang diri sendiri. Jadi itu saja. Terima kasih kerana terus sokong, bantu menjadi sebahagian daripada yang nak menerima, nak menadah ilmu aura personality warna. InsyaAllah kita akan tamatkan sebab dah nak habis dah, sikit je lagi. So kita ada 3 saja lagi personality dan dengan itu mudah-mudahan dah macam ni dah 20 dah nak masuk 20 video dah. Mudah-mudahan nanti video-video ini menjadi bekalan saham untuk diambil sebagai amalan kebaikan. Andai ini menemukan kita untuk mengenalkan kita dan memahamikan kita lagi tentang kehebatan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sedia ada pada diri kita. Ilmu hikmah ni sebenarnya kembali sebagai landasan atau cahaya yang bawa kita, yang suluh kita, menerangi kita untuk kita melihat kehebatan penciptaan. Dan dengan melihat kehebatan penciptaan, kita sedang melihat hebatnya Yang Maha Pencipta, dan akhir sekali menjadikan kita ni lebih bersifat kehambaan, lebih mengagumi, lebih menghayati, lebih menghargai, lebih mensyukuri atas segala apa yang telah dianugerahkan ini. Alam ini penuh warna-warni. Allah tak jadikan kita ni lahir-lahir hitam putih sahaja. Allah lahirkan rupanya bukan sahaja penglihatan kita ni celik, boleh melihat warna, dan warna ini memang berwarna-warni. Alam ini memang berwarna-warni. Kalau Allah Ta'ala buatkan alam ini hitam putih, mata kita yang berwarna-warni, pelik juga. Jadi kita lihat, kita rasa macam berwarna-warni, padahal bukan berwarna pun kan. Tapi memang alam ini berwarna. Sebab dari kacamata haiwan pun, dari kacamata makhluk lain pun mungkin melihat alam ini berwarna-warni. Jadi bukan manusia saja yang melihatnya. Jadi kita menghayati je. Sebab Allah sebut tentang warna ni, antara warna-warna tumbuhan alam ini tadi kita kenal, dan dia adalah karakter personality yang nanti juga kita akan jumpa di syurga. Jadi nanti kita akan bertemu juga makhluk bernama warna ni, air yang kebiruan, air yang kehijauan, buah-buahan, buah delima yang merah, contoh macam tu, batu-batu permata kan, dengan berbagai warna. Jadi kita akan kenal
syurga Allah, ataupun kita nak kenal syurga Allah daripada sekarang ni melalui warna juga. Jadi ilmu warna ni juga sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja, sekian wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.